Saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada mereka yang mengambil bahagian. Pertamanya, tumpat saya dah jawab, ya. Saya dah jawab di peringkat awal tadi. Cuma mana-mana kumpulan yang kemungkinan tindakan ataupun nama-nama ahli itu dan jumlahnya saya tidak jawab, yang boleh tanya pada saya akan dapat maklumat daripada kementerian, ya. Yang saya dah jawab, saya berjawab. Saya perlu notis lah yang tu. Keduanya, Teluk Intan. Mana Teluk Intan? Teluk Intan, mana Teluk Intan? Abang Menteri. Teluk Intan, mana Teluk Intan? Teluk Intan, apa ni? Teluk Intan sebenarnya dia tidak ada berlaku apa-apa kesalahan daripada penggunaan bahasa, kerana perkara-perkara yang telah dibangkit oleh Yang Berhormat Teluk Intan itu merupakan direct reprint apa yang ada dalam Perlembagaan Malaysia. Saya baca dalam Perlembagaan Malaysia yang dipertikaikan A to cause, ini dalam perlembagaan, ya, to cause or to cause a substantial number of citizens to fear organized violence against persons or property, dengan izin, ya. And then or B, to excite disaffection against the Yang di-Pertuan Agong or any government in the federation. Jadi ini merupakan penggunaan bahasa Inggeris di dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi dia tidak ada penyalahgunaan daripada segi bahasa. Jadi tak betul lah seperti mana Yang Berhormat Teluk Intan sebut. Tidak ada sebab untuk kita nak merasa malu. Teluk Intan, ya, this is a direct print from the constitution dengan izin in English, dalam bahasa Inggeris, ya. Jadi kita copy straight daripada perlembagaan. No, you can't simply copy lah. If it is wrong, it is wrong. Sebab bukan soal simply copy. There is no excitement. No. There is incitement. No, it's excite. It's wrong. It's okay. That's your opinion, because I think perlembagaan ini telah dibentuk dan saya percaya yang menggubahnya termasuk orang Inggeris. Jadi kita kena, kalau kita mahu 149, ya, mengguna hak bawah 149, kita tak boleh pusing-pusing apa yang ada dalam perlembagaan ini. Kita kena copy exactly, kerana itulah yang ada dalam perlembagaan, ya. Kemudian mukadimah ni bertujuan untuk mewujudkan yang Berhormat Tumpat kata mukadimah. Mukadimah ni ia bertujuan untuk mewujudkan akta kesalahan, ya, substantif dalam kanun keseksaan. Dia bukan mukadimah mukadimah orang kata apa, bill ni. Dia mukadimah ni ialah untuk mewujudkan akta kesalahan itu, ya. That's why we put it that way. Ada juga yang berbahas dengan sebarang berkaitan dengan Pasir Mas tadi. Jadi saya nak menyebutkan sini iaitu sebarang cadangan berkenaan peruntukan kesalahan substantif kita bahaskan dalam ketika pindaan kepada kanun keseksaan dibentang nantilah selepas ini. Dan cuma saya nak sebut sini mungkin untuk makluman Tumpat, sejak 2001 seramai 219 anggota pengganas yang telah ditangkap, iaitu seperti berikut. JI Jemaah Islamiah 133, DI Daulat Islamiah 29, Al-Qaeda 21, LTTE iaitu Tigers 7, ASG, ini saya tak tahu benda ASG, 7, dan yang lain-lain 22, dan jumlahnya ialah 219. Selain itu, terdapat lebih daripada 100 orang yang mempunyai hubungan dengan Jemaah Islamiah dan Darul Islam yang masih belum ditangkap dan masih dipantau. Perlu diingatkan, bentuk ancaman keganasan bergantung kepada niat dan keupayaan pengganas tersebut melancarkan serangan dan bukannya sekadar bilangan ahli.
Betul. Yang Penjelasan. Muhammad yang buat menteri. Yang Muhammad. Yang buat menteri. Menteri dah habis, Yang Muhammad. Pasal-pasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang Belum jawab soalan saya tadi, menteri. Boleh jawab? Pasal 3 dan 4 pindaan satu oleh soalan saya tadi. Minta maaf, saya balik. Minta maaf. Yang Muhammad, di setiap Islam merupakan perkara di bawah list negeri. Jadi dan di negeri-negeri mereka mempunyai enactment agama Islam, di mana enactment itu ada menyebutkan bahawa perkataan-perkataan yang disebut itu tidak boleh digunakan di semua negeri di Malaysia, melainkan Sabah, Sarawak dan juga tak silap saya di wilayah Persekutuan dan juga di Pulau Pinang. Jadi kalau sekiranya ianya digunakan juga, bermakna kesalahan itu ialah kesalahan kepada enactment, bukan di bawah akta. Soalan saya ialah kerana pihak kerajaan telah mengisytiharkan Alkitab ini, Bible dalam bahasa Melayu yang digunakan oleh orang-orang Kristian sebagai a document prejudicial to national interest and security of the Federation. Sebab itu soalan saya ialah, kalau seseorang Kristian itu membaca Alkitab ini, berkhutbah daripada Bible dalam bahasa Melayu, adakah mereka tergolong sebagai teroris di bawah akta ni, yang boleh undang-undang ni digunakan terhadap mereka kerana kerajaan yang mengiktiraf mereka, mentakrif mereka sebagai prejudicial to national interest and security. Saya dah jawab lah. So bersembunyi jaminan kepada Kristian-Kristian ini. Kalau sekiranya ianya digunakan, maka kesalahan itu ialah kesalahan kepada enactment itu. Jadi tak national threat. Datuk Menteri, penjelasan. Ini mengelaklah ni dari soalan. Menteri, tadi nampak jelas banyak salah tafsir. Pak Simas, dia sebut semua persoalan-persoalan ini, semua dia nak gunakan akta kesalahan keselamatan. Ini menunjukkan betapa ianya boleh disalah tafsirkan. Takkanlah kes buang baling kepala babi itu terus dianggap sebagai pengganas. Ini yang perlu diberikan penjelasan. Ini menunjukkan kekurangan di dalam akta ini. Yang Muhammad dah habis dah. Ya.